Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas segala nikmat kurniaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita, tambahan lagi kita berada pada satu bulan yang cukup barakah, penuh dengan kebaikan, penuh dengan tawaran-tawaran Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah topik kita pada tengah hari ini ada kaitan dengan puasa kita. Kita ingin berbicara berkenaan dengan konsep zakat, penyucian harta dan jiwa. Saya katakan ada hubung kait dengan ibadah puasa kerana dalam bulan Ramadan, bersama dengan Ramadan ini, pakej kita melaksanakan kewajipan menunaikan zakat fitrah. Yang kedua, pada masa yang sama ramai kalangan masyarakat kita yang mengambil peluang melaksanakan ibadat zakat harta, pendapatan dan sebagainya. Ramai juga di kalangan kita yang memilih bulan Ramadan kerana berdasarkan Ramadan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan-kelebihan seperti yang saya sebutkan tadi. Dalam surah dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Maksudnya, ambillah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada harta mereka sebagai zakat. Tujuannya ialah untuk menyuci dan juga membersihkan mereka. Dan doakanlah kepada mereka, sesungguhnya doa itu akan memberi ketenangan kepada kamu. Dalam surah At-Taubah ayat 103 yang saya sebutkan tadi, ayat ini merupakan di antara dalil penting kewajipan berzakat. Ayat ini juga menggambarkan kepada siapa perlu kita membayar zakat. Dan yang ketiga, dalam ayat yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala sebut kepada kita berkenaan dengan falsafah, maqasid, matlamat daripada ibadah menunaikan zakat ini. Paling kurang ada 3 fakta penting dalam ayat pendek yang kita baca. Yang pertama,
kepada siapa yang perlu kita membayar zakat. Ataupun dalam perkataan yang lain, entiti manakah yang perlu kita salurkan bayaran zakat kita. Allah mulakan dengan khudh min amwalihim. Ambillah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada harta mereka. Maksud di sini ialah perintah Allah kepada Nabi Muhammad supaya memungut zakat ini dari kalangan orang Islam. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini, mereka menyatakan bahawa sudah tentu urusan zakat ini bukan urusan persendirian. Ia adalah urusan negara. Ia adalah urusan pemimpin kepada rakyatnya. Berbeza dengan sedekah. Sedekah tidak ada isu. Sebab sedekah, kita boleh sedekah kepada sesiapa yang kita fikir dia boleh menerima sedekah. Bahkan pernah berlaku di zaman Nabi SAW, pernah orang sedekah kepada orang kaya, orang senang. Dalam komentar Nabi menyebut orang yang buat begitu juga dia dapat pahala, kerana tujuan dan matlamatnya untuk menyedarkan orang kaya tersebut. Kamu adalah kaya, kamu hebat, tapi kamu kedekut. Tiba-tiba orang sedekah kepada kamu. Isu sedekah tak ada masalah. Isunya sekarang ialah bayar zakat ini kepada pihak pemerintah, pihak berwajib. Kita sebut begini untuk menghalang orang ini berzakat ikut suka. Dan bila ikut suka ni, kadang-kadang yang paling kita bimbang, kita beri, kita serah kepada orang yang tidak berkelayakan. Ada kalangan masyarakat kita ni, bila dia bayar sendiri, dia bayar pada anak yatim. Lalu kita tanya, kenapa bayar kepada anak yatim? Dia kata anak yatim juga asnaf. Kita jawab, anak yatim bukan asnaf. Anak yatim dalam kategori asnaf yang 8 tidak ada dalamnya anak yatim. Carilah. Wal yatama tak ada. Yang ada ialah anak yatim itu, yang boleh ialah bila anak yatim itu miskin, bila anak yatim itu fakir. Maksudnya masuk dalam asnaf al-masakin wal fuqara. Maka kerana itu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, setelah baginda wafat, ada kalangan orang yang tidak mahu membayar zakat. Dia tak engkar kewajipan zakat, dia tak nak bayar zakat. Kerana kata dia, zakat ini hanya perlu dibayar kepada Rasulullah, dan Rasulullah sudah wafat. Bunyi macam sedap jugalah hujah tu. Dan Rasulullah wafat, logik tu adalah ilmu logik. Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai orang yang disebut sebagai orang yang sangat rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, antara orang yang awal beriman, antara yang mendukung perjuangan Nabi hijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupannya sentiasa dengan Nabi. Dia faham bukan begitu. Lalu Abu Bakar kata, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakat. Kata Abu Bakar, demi Allah, aku akan memerangi orang yang membeza-bezakan
orang yang memecah-mecahkan antara solat dengan zakat. Sembahyang, solat nak, tapi zakat tidak mahu dibayar. Maksudnya di sini ialah Abu Bakar menyatakan bahawa zakat ini terus menerus perlu dibayar kepada pihak berkuasa, maknanya kepada kepimpinan yang dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah Islam yang pertama. Dalam bahasa hari ini, dalam konteks Malaysia, zakat perlu dibayar kepada pihak berkuasa agama. Kalau kita di wilayah persekutuan ini, kita di Taman Tun Dr. Ismail ini, zakat harta kita, zakat fitrah kita wajib dibayar kepada PPZ Mawid, kepada ejen-ejen yang dilantik secara rasmi oleh mereka. Kerana ini fiqh yang kita fahami daripada apa yang pernah dilakukan, yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, itu yang pertama, berkenaan dengan kepada siapa yang perlu kita salurkan bayaran zakat tersebut. Yang kedua, ayat yang kita baca tadi dalam surah At-Taubah tadi menggambarkan juga kepada kita tentang kewajipan berzakat ini bukan semua harta kita. Orang takut kalau harta ni kalau semua. Tak. Min amwalihim, sebahagian daripada harta mereka. Kalau kadar zakat hartanya ialah 2.5% daripada harta yang dimiliki, duit yang ada, simpanan yang ada. Dua. Yang ketiga, ayat yang kita baca di awal tadi juga menggambarkan maqasid, matlamat penting dari sudut kenapa kita melaksanakan ibadah zakat. Pasal apa? Sebut pasal apa ni bahasa Melayu kita. Kalau bahasa Arab, maksud dia maqasid, matlamat di sebalik tu. Allah Ta'ala ni bila dia buat peraturan, dia buat syariat, tak ada yang sia-sia. Seperti mana apabila Allah menghalalkan sesuatu, mesti ada sebab. Bila Allah mengharamkan sesuatu, mesti ada sebab. Cuma kita faham ataupun kita tak faham, itu isu kita. Tapi di sebalik peraturan Allah, syariat Allah itu ada matlamat, ada maqasidnya. Baik, jadi apa matlamat besar daripada ibadah zakat? Maka Allah Subhanahu wa taala sebut tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, iaitulah untuk kamu membersihkan harta kamu dan juga hati kamu. Yang perlu kita bersihkan ialah hati dan harta kita. Dia masuk dalam kategori tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa. Selalu kita sebut bila bersihkan jiwa, caranya istighfar. Betul lah. Bila kita beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar kepada kita. Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu likulli dhiqin makhraja. Kata Nabi SAW, sesiapa yang melazimi istighfar, dia membiasakan istighfar, menjadi amalan harian dia beristighfar, maka Allah akan jadikan kepadanya, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar daripada kesusahan-kesusahan. Istighfar betul membersihkan jiwa.
Begitu juga tasbih kita, tahmid kita, tahlil kita. Semua perkara tersebut akan membawa kepada tazkiyatun an-nafsi, membersihkan jiwa kita. Namun pada masa yang sama, ada satu perkara yang kita buat tidak menggunakan lidah kita. Kalau istighfar, astagfirullah, lidah kita. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar, lidah kita. Ada satu amalan untuk bersihkan jiwa kita tanpa menggunakan kata-kata kita, tapi memerlukan tindakan kita, iaitu melaksanakan ibadah zakat, mengeluarkan zakat. Kerana dalam diri manusia ini, dalam jiwa manusia ini, ada perasaan-perasaan dalam hati kita. Allah Ta'ala mengetahui apa sahaja dalam hati kita, dalam jiwa kita, walaupun kita tak lahirkan. Apa yang ada dalam jiwa kita ni? Dalam jiwa manusia ni ada perasaan penting diri. Dalam diri manusia ada tamak. Dalam manusia ni ada rasa sombong. Semua perasaan-perasaan itu wujud, termasuklah ketika manusia memiliki kekayaan, ketika manusia memiliki kesenangan, ketika manusia memiliki harta. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Maka datang perintah Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebahagian harta tadi sebagai zakat, tujuannya nak bersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah. Yang kedua ialah untuk bersihkan harta kita, kerana dalam harta kita itu ada hak orang lain. Al-mal malullah, harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tahu. Cuma Allah bagi pinjam kepada kita. Dalam pinjam kepada kita itu, sebahagian kecilnya bukan hak kita, bukan milik kita, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Surah Al-Ma'arij ayat 24 hingga 25. Dan mereka yang menentukan bahagian pada hartanya menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada manusia meminta. Jika Quran tak sebut begini, kita pun tak tahu. Kita semua tak tahu. Apa kita tak tahu ni? Quran jelaskan kepada kita, orang miskin, orang susah, orang memerlukan ni, dia ada dua kategori. Yang pertama, kategori pertama, as-sa'il. As-sa'il, orang tu minta, dia beritahu tu terang. Dia susah, dia cakap tu terang. Saya perlukan bantuan, saya dalam kesusahan, dia cakap tu terang. Ada kategori seperti itu. Dan kategori ni tak salah pun. Dah memang dia susah, dia beritahu lah. Satu. Yang kedua, Quran sebut al-mahrum. Al-mahrum ni maksud dia susah, dia miskin, dia fakir, tapi dia tak cerita kesukaran, kesusahan dia itu kepada orang lain. Bahkan kalau tuan-tuan tanya dia bulan Ramadan ni, tuan-tuan dah nampak dah dia susah, hilang pekerjaan, isteri meninggal lah, suami meninggal, anak meninggal, hilang pekerjaan. Kita tanya dia, tuan perlukan apa-apa bantuan? Tak mustahil, dia jawab apa? Terima kasih.
Saya alhamdulillah saya masih boleh survive lagi. Saya okey lagi. Padahal dia sangat memerlukan. Maksudnya dalam dunia yang kita hidup ni, tak semua orang akan cerita kesusahan dia. Jadi ini menjadi tanggungjawab kepada pihak Baitul Mal, kepada pihak berkuasa, kepada pihak masjid, ahli jabatan kuasa masjid, ahli jabatan kuasa masyarakat, untuk melihat, mencari orang-orang seperti ini supaya mereka dibantu, supaya mereka diberi pertolongan. Dan seorang penulis yang terkenal namanya Mustafa As-Sibai. Mustafa As-Sibai ini seorang tokoh ulama. Dia ulas ni, dia kata begini. Dia kata orang yang terima zakat ni, kita kena layan dia secara bermaruah. Dalam bahasa yang dia guna, dia kata mereka boleh angkat kepalanya ketika menerima bantuan. Maksudnya kamu bukan hina pun, bukan kamu orang grade nombor 3, nombor 4. Kamu orang Islam, kamu saudara-saudara kami, dan kamu layak dibantu. Dan saya jumpa ramai orang yang berada di tahap yang sangat luar biasa, tapi kerana jatuh bisnes akhirnya menjadi asnaf. Hari minggu lepas saya bagi satu kursus kepada usahawan asnaf, tapi yang di negeri Selangor lah, Lembaga Zakat Selangor. Dalam usahawan ramai-ramai tu ada seorang bekas jutawan tersungkur. Dan orang hutang dengan dia 500,000. Orang hutang dengan dia pun berjuta. Tapi takdirnya bila berlaku Covid begitu begini, jatuh. Dan betul-betul jatuh. Bayangkan jatuh peringkat boleh jadi asnaf mendapat bantuan. Tapi kita pun menampak orang berniaga ni, cara dibentar, cara apa yang akan dia buat, dia boleh naik balik. Saya nak sebut di sini ialah Mustafa Sibai kata hendaklah dilayan mereka itu dengan layanan yang baik supaya mereka ini merasa bahawa mereka juga dimuliakan. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, saya nak ambil satu pandangan dalam sebuah buku yang saya baca. Nama buku tersebut ialah Ibadatus Zakah. Ringkas saja buku dia, buku kecil je. Namanya Ibadatus Zakah, yang ditulis oleh seorang namanya Syekh Hasan Karzun, nama dia. Dalam buku tersebut dia cerita kepada kita soal apakah hikmah di sebalik penyucian harta dan juga jiwa daripada ibadah zakat ini. Dia sebut ada 5 perkara. Mudah-mudahan sempatlah masa kita yang ada ni. 5 perkara. Yang pertama, dia kata bila kita berzakat ni, ia adalah bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tanda pengabdian kita, Allah itu adalah Tuhan kita, kita patuh, kita akur, ialah dengan cara kita melaksanakan ibadah zakat. Dan ibadah ini ada dalam rukun Islam yang 5 tadi. Maknanya pentingnya ibadah tersebut. Dan ibadah tersebut sudah tentu bagi orang yang berkemampuan, dan ia adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Memang lafaz, kata-kata alhamdulillah, tetapi tindakan ialah apabila kita melaksanakan ibadah zakat, mengeluarkan sebahagian daripada harta kita. Yang kedua ialah ibadah zakat ini ialah dari sudut kepribadian, dari sudut syakhsiah kita. Orang yang bersegera menunaikan zakat sebenarnya selain daripada tazkiyah tadi, orang ini juga sebenarnya dapat merapatkan hubungan sesama Islam dan keluarkan sifat-sifat mazmumah yang kita sebutkan tadi. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi pun tahu kalangan orang Islam ni dia akan ada dua kategori. Orang kaya, orang miskin. Nabi gabungkan dua ni dengan Nabi sebut begini. Zakat ni Nabi kata tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil sebahagian daripada orang-orang kaya. Diambil zakat itu daripada orang-orang kaya, orang ada kemampuan. Kaya itu ada kemampuan lah. Sebab kalau istilah kaya ni tak semua orang mengaku kaya dah. Dia orang kaya lah paling payah nak mengaku kaya. Dia ambil daripada orang yang berkemampuan, orang senang tadi, dikembalikan kepada orang-orang fakir. Ini yang disebut oleh Syekh Hasan Karzun tadi, nak bina hubungan di antara dua pemilik ekonomi yang berbeza. Rapatkan hubungan kita, timbulkan kasih sayang antara satu sama lain. Ini kehebatan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah dari satu sudut, yang ketiga ialah dari sudut kemasyarakatan. Masuk kemasyarakatan ini ialah untuk melahirkan masyarakat yang berkasih sayang, prihatin, bantu-membantu di antara satu sama lain. Konsepnya masyarakat Islam ni tak akan ada orang lapar, tak akan ada orang dahaga. Macam kita lihat sekarang yang kita sebut sentiasa, dan kita kena sebut sentiasa, macam umat Islam kita di Gaza yang dikepung hampir 6 bulan, tiada makanan, tiada minuman. Dan yang paling sedih kita tengok ialah bayi lah. Bukanlah orang tua, kebuluran kita tak sedih, sedih juga. Tapi yang paling menyayat hati bila kita tengok bayi, budak 2 tahun, 3 tahun, habis koruh habis ni. Dia alam makan tak ada, minum tak ada, susu semua tak ada, rawatan tak ada. Jadi dari sudut kita lihat itu kesukaran kehidupan mereka. Dan dalam tempoh 6 bulan ni tidak ada banyak benda yang berubah. Cuma dari sudut kita, kemampuan kita di Malaysia terutamanya, pertama kita memahami isu tu. Sebab apa memahami isu? Memahami isu ni, kalau kita faham sesuatu isu, kita tak akan terpedaya. Kita faham isu tu. Tapi bila kita tak faham isu, kita mudah diperdayakan. Berapa ramai orang kita terpedaya, dia kata dah ada payung terjun turun, dah ada makanan masuk, dah ada terak. Maksudnya kita tak faham isu tu betul-betul. Yang turun, yang kita tengok turun payung terjun makanan tu,
Sebahagian tu makanan sesuai untuk tentera. Packaging tu untuk tentera, bukan untuk orang biasa, bukan untuk budak-budak. Satu. Yang kedua, jumlah tu yang turun nak sibuk ni tak sampai pun, kalau lori tu tak sampai 2 kontena pun. Sedangkan keperluan di Gaza ketika ini perlukan 1000 kontena sehari. Cuba kita bayangkan, 1000 kontena. Dan yang mereka bantu-bantu ni, ubat-ubatan tak ada. Jadi kita faham isu satu. Yang kedua ialah doa dan munajat kita sentiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepercayaan teguh kita, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahawa bantuan Allah itu sangatlah dekat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat, zakat ini dari sudut ekonomi, iaitu sistem zakat ini menghalang harta disimpan secara pasif. Kalau saya boleh buat contoh mudah macam ni, kalau kita ada 100,000 duit simpanan, kita kena pastikan kita simpan di tempat yang, di satu tempat pelaburan yang betul, pasti ikut patuh syariah, yang ikut undang-undang, paling kurang 2,5%. Paling kurang. Sebab 2,5% tu bila berlalu setahun, kita akan bayar zakat 2,5%. Jadi seolah-olah kalau kita tak laburkan di tempat yang betul, duit itu akan dimakan oleh duit zakat. Dan ini sesuatu yang tidak dikehendaki oleh agama. Agama minta kepada kita supaya duit itu dilaburkan dengan cara yang betul lah. Sekarang ni pelaburan pelik-pelik kita dengar ni, pelik-pelik, keuntungan 6%, 10% sebulan lah. Kalau 10% sebulan, setahun 120%, logik pun tak. Tapi ada orang kita hilang 10,000, 100,000, terkena dek skamer yang kadang-kadang skamer ni, waktu dia anjur pelaburan ni, dia sulam pula dengan ayat-ayat Quran, sulam pula dengan ekonomi Islam lah, ekonomi orang Melayu lah. Akhirnya berlakunya penipuan yang secara terang-terangan. Baik, dan yang akhir sekali, yang kelima, dari sudut siasah, dari sudut politiknya, ialah collection ataupun pengumpulan duit ini yang dilakukan oleh pihak berkuasa ini akan diberikan kepada golongan asnaf yang layak. Ada orang dia bercakap, mudah-mudahan dia cakap tak faham lah, dia tak faham. Dia cakap begini, saya tak nak bayar pada PPZ, pada Baitul Mawid, saya tak nak. Saya nak bayar sendiri sampai ni saya bayar 500. Okey, kita jawablah. Jawab ni bukan saya PPZ, saya di luar PPZ, tapi jawab sebagai orang awam. Yang kita bantu 500 tu sekali, betul tak? Lepas tu setahun pula orang nak datang sekali. Sedangkan orang itu patut dibantu RM500 sebulan. Jadi RM500 sebulan kemungkinan tak mampu disumbang oleh individu. Dia mesti melalui sistem, mesti melalui Baitul Mal, mesti melalui agensi yang mengurus dan mengagihkan zakat. Simple saja. Jadi ini sistem yang disebut oleh Hasan Karzun bahawa ia merupakan satu sistem siasah yang cantik, yang indah untuk membina kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia kepada masyarakat Islam seluruhnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya fikir sekadar itu yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan kepada kita sifat istiqamah sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Jadi sekadar itu, aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.